Ramai yang bertanya saya pasal isu Datuk Seri Najib ni lah. Saya hari ni saya nak jawab sikit. Pertama sekali, dulu benda ni kita rahsiakan. Tetapi, yalah, hari ni bila benda dah jadi makluman umum, kita kena beritahulah apa sebenarnya yang telah berlaku. Untuk makluman tuan-tuan, yang tuan-tuan duk maki hamun Datuk Zahid, maki hamun Azalina tu semua, sebenarnya itu semua menambah dosa tuan-tuan. Memang betul lembaga pengampunan hanya memutuskan supaya Datuk Seri Najib diberikan pengurangan hukuman daripada 12 tahun penjara dapat kepada 6 tahun penjara. Daripada 210 juta denda dapat kepada 50 juta denda. Okey. Itu adalah apa yang berlaku di dalam lembaga pengampunan diraja. Okey. Tapi macam saya sebut sebelum ni, tapi saya tak sebut habis sebab benda tu rahsia. Tapi hari ni pasal dah dikeluarkan di banyak tempat, jadi ni hari ni saya nak beritahu lah. Memang selepas mendapat keputusan tu, macam saya sebut, Datuk Seri Zahid, kita kecewalah dengan keputusan yang diperoleh itu. Kita mengharapkan Datuk Seri Najib dibebaskan. Jadi ada benda yang dilakukan, usaha dilakukan oleh Datuk Seri Azalina, yang dilakukan oleh Datuk Seri Zahid, yang dilakukan oleh PMX. Yang menyebabkan akhirnya tuan-tuan, ke bawah duli tuanku yang di-Pertuan Agong ke-16 Sultan Abdullah telah mengeluarkan satu pucuk surat. Telah mengeluarkan satu pucuk surat. Okey. Surat ini saudara, surat ini telah pun memberikan perintah tahanan rumah ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak. Cuma beginilah, ada tafsiran yang mengatakan bahawa kalau keputusan nak dibuat, mesti dibuat di dalam lembaga pengampunan. Cuma hari ini peguam-peguam Datuk Seri Najib berpandangan bahawa di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, dan di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong tidak terikat untuk mengikut nasihat lembaga pengampunan. Dan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong berkuasa penuh untuk membuat sebarang keputusan, dan keputusan tersebut adalah muktamad dan tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah. Besar tuan-tuan kuasa agung ni, dan bagi saya kita pun tahu Tommy Thomas sendiri sudah pun membuat pengakuan. Tommy Thomas dah buat pengakuan, dan pasukan petugas khas sudah pun siasat buku Justice in Wilderness Tommy Thomas. Tommy Thomas mengaku bahawa dia diarahkan melakukan penawaran terpilih. Dia diarahkan melakukan apa yang dipanggil sebagai political motivated prosecution. Memang jelas berniat jahat tuan-tuan. Dan Tommy Thomas dalam buku dia tu, pasukan petugas khas mengesahkan dia dah langgar 17. Dia dah lakukan 17 kesalahan dan boleh didakwa di bawah akta hasutan, boleh didakwa di bawah akta apa dia panggil, akta Suruhanjaya pencegahan rasuah. Banyak benda dia boleh dakwa.
Maknanya kes Datuk Seri Najib ni memang terang-terang dia kena aniaya, tuan-tuan. Dan sekarang ni kita dalam bulan Ramadan, tak lama lagi dah nak masuk raya. Saya haraplah bahawa apa yang dititahkan oleh baginda tuanku yang di-Pertuan Agong ni, cubalah ada rasa simpati sikit. Kita kembalikanlah Datuk Seri Najib ni supaya dia boleh dikenakan tahanan rumah. Kalau bolehlah sebelum hari raya, kan. Baginda ni, Datuk Seri Najib ni bekas Perdana Menteri, bukan tak ada jasa langsung. Kalau dah baginda tuanku titahkan suruh bagi dia tahanan rumah, kan, apalah salahnya, ringankan. Dia masih lagi dalam tahanan tapi tak boleh keluar rumah. Saya rayu supaya Ketua Pengarah Penjara berikanlah peluang untuk Datuk Seri Najib ni diberikan tahanan rumah, terutamanya nak raya ni. Dah berapa hari raya dah, dah nak masuk kali raya yang kedua, tuan-tuan. Orang yang tak merasa duduk dalam penjara ni, dia takkan faham macam mana seksanya. Lebih-lebih lagi dulu saya pun pernah duduk dalam raya dalam penjara. 2-3 kali juga raya dalam penjara ni. Tetapi Datuk Seri Najib ni, dia ni ialah anak bangsawan, tuan-tuan. Dia pernah jadi Perdana Menteri, dia anak Perdana Menteri. So tak mudah lah untuk dia lalui benda ni semua, kan. Simpatilah sikit kita sama-sama umat Islam, kan. Kembalikan Datuk Seri Najib ni, nak raya ni, bagilah dia duduk tahanan di rumah. Apatah lagi kuasa Ketua Pengarah Penjara tu pun sudah cukup untuk meletakkan dia di tahanan rumah. Itu saja saya nak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Satu tu. Apa soalan? Tadi tu dia jawab pasal Akmal tadi. Ni tapi ni ada ni Nazmi tu. Kenapa ni Nazmi? Dia ada komen sikit lah, tapi komen dia ni, dia ibaratkan Akmal ni menggunakan isu kalimah Allah tu sebagai modal politik. So adakah benda tu tepat tu? Dia macam ni lah. Saya pun tak cakap ni Nazmi salah ke apa. Okey. Pertama sekali, semua orang ni perlu dididik. Semua orang ni, tak kira Melayu ke India ke Cina, korang dah duduk kat Malaysia ni berpuluh tahun. Islam ni agama persekutuan, kan. Janganlah bodoh sangat. Tak faham kalimah Allah tak boleh letak di kaki. Lambang salib tak patut diletak di kaki. Kalimah Allah tak sepatutnya ada di selipar, kan? Kalimah Allah tak sepatutnya ada di tayar kereta. Benda ni semua sekali boleh menyebabkan orang Islam sakit hati. Sama juga kalau lambang Tuhan Hindu ke, lambang Tuhan Buddha ke dibuat alas kaki. Benda ni tak sepatutnya berlaku. Okey. Dalam banyak hal saya memang tak setuju dengan Akmal. Tetapi dalam banyak hal, bila saya menegur Akmal, yang lain diam. Kenapa? Benda yang kau patut tegur, kau tegurlah. Tapi dalam isu kalimah Allah ni, saya tak nampak Akmal ni salah. Saya tak nampak Akmal salah. Kalaupun dia gunakan isu ni untuk meningkatkan populariti dia, bagi saya tak salah. He is a politician, kan? But he is doing the right thing. So bila time dia buat the right thing, korang diam lah. Tak payahlah komen apa-apa pun. Tapi bila time dia buat tak betul, kau bantailah secukup rasa. Pandangan saya begitu. Cuma bagi saya banyak orang yang contohnya macam MCA bagai ni semua, dia buat kenyataan tak kena tempat. Bila dia keluar kenyataan sekarang, orang akan kata MCA ni tak reti kehormat orang Islam punya Tuhan. Kan? Untuk apa? Is it necessary buat orang Melayu benci kat MCA, benci kat DAP dengan mengeluarkan kenyataan sedemikian? Betul tak?
bila kita nampak Akmal buat kenyataan menentang kerajaan perpaduan, boleh menyebabkan hubungan kerajaan perpaduan diretak, masa tu kau nak belasah, kau belasah lah. Tapi bila dia buat kenyataan yang betul, janganlah belasah. Kan? Ni masih lagi bangkitkan lagi. Lepas tu tuduh dia. Bila masa Akmal ada suruh orang bakar kekemat? Tak ada. Kan? Dia kata dengan apa yang Akmal buat ni, hari-hari cakap pasal boykot ni, boleh mewujudkan satu sifat ekstremis. Tak, dia masih lagi cerita boykot tak? At the moment yang last status dia hari dia tak cakap lah pasal tu. Dia diam je kan? So biar, let it be lah. Benda dah baik, Tuanku Sultan, Tuanku Yang Tuan Agong sudah pun mengatakan hentikan polemik ni. Maknanya kena faham dua-dua belah pihak ni. Pertama, KK Mat dah didakwa. So kita tak payah lagi dah nak balun-balun KK Mat ni. Kan? Kalau kita boleh maafkan lah. Tapi kalau individu rasa masih tak boleh terima, dia tak nak masuk KK Mat. Macam aku tak akan masuk KK Mat lagi. Minta maaf cakap. Kan? Sebab aku rasa KK Mat ni seorang warga negara yang tidak siuman. And he's not fit to be a businessman. Businessman akan ambil risiko pada waktu yang bersesuaian. Kalau aku jadi dia dengan perniagaan aku berbilion ringgit, aku tak ada hal ni nak rugi 1,200 pasang stoket. Habis kuat baru 1,200 ringgit. Daripada aku rugi 120 juta kena boykot dengan umat Islam. KK Mat tak berfikir begitu. So orang macam ni, bagi aku lah, pasal aku nak support dia. So aku punya pasal lah. Betul tak? Masing-masing. Itu hak kita. Kan? Tapi jangan kita mengasut. Masih lagi mengasut. KK Mat ni celaka lah apa semua. Kita bakar kedai dia. Itu tak boleh. Itu yang Tuanku Baginda Tuanku cakap. Jangan menyemarakkan api perpecahan. Itu tak sepatutnya berlaku. Tapi kalau secara individu kita rasa tindakan KK Mat ni memang tak patut kita maafkan. Kita tak nak masuk. Itu kita punya pasal. Tuanku tak ada pun sebut kata lepas ni semua orang kena masuk KK Mat. Tak ada pun. Tak ada Tuanku cakap okey berhentikan daripada boykot. Ada dengar Tuanku cakap berhentikan boykot? Tak ada. Kan? Tuanku bagi warning juga, jangan pisang berbuah dua kali. So pisang apa yang berbuah dua kali? Pisang melakukan sesuatu yang menghina agama lain. Yang ini tak boleh berbuah dua kali. Tuanku tak cakap jangan boykot dua kali. Tak ada. Betul tak? Bab ni apa yang Akmal cakap tu betul. Bab ni je lah. Yang ni aku kena sokong Akmal. Kena faham tu. Benda betul kita sokong. Benda tak betul aku bantai. Tak peduli aku. Kan? Okey? Ada lagi? Tak ada. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.